musim durian. Kalau musim durian kan, lori bawa durian, tiba-tiba dengan salah accident kan, maka agak-agak apa yang keluar? Durian kan, takkan tiba-tiba tembikai, Masya Allah. Tapi tak ada mustahil bagi Allah kan, la ilaha illallah. Tapi sama juga tuan-tuan, dalam hati kita mana mungkin sekiranya dalam hati kita ada Allah, maka Allah tiba-tiba keluarkan selain Allah? Tak. Dulunya dalam industri hiburan dan alhamdulillah ada orang tashkil kita, ada orang bawa kita, dan Allah gerakkan hati kita untuk keluar. Alhamdulillah, sama ada keluar 3 hari, mungkin keluar 40 hari. Maknanya apa yang saya tuturkan, apa yang saya pakai, semuanya dapat jadi asbab hidayah pada seluruh umat, insyaAllah. Okey, kita cakap keluar pasal 3 hari kan. Sebelum saya keluar semua tu, saya ingat dulu dulu dalam kereta saya pernah bersama kita berdua dalam kereta kan. Pernah bagi nasihat dekat saya, cakap, awak tak payah, waktu tu kita tengah laut kan. Ya, awak tak payah, saya lah kan, tak payah nak hidup dengan perempuan-perempuan macam ni kan. Akhir hayat kita akan duduk seseorang. Itu ayah pernah cakap, saya nak suasana ada budak-budak tahfiz kat Selim waktu tu. Saya ingat lagi dalam kereta, tapi waktu tu saya rasa macam apa lah, okey lah, boleh lah kan. Saya dah nak rasa semua, kita baru nak rasa kan. Tapi sampailah satu masa, itulah semuanya atas semuanya atas pilihan Allah. Semuanya atas pilihan Allah. Kalau tadi Ustaz tanya saya macam mana saya boleh daripada satu fasa ke satu fasa tu, semuanya atas pilihan Allah. Dan setiap hari kita kena minta doa dengan Allah supaya Allah terus pilih semata-mata, masya-Allah. Ini kita ada kita punya saudara Alif kita. Dia pun panel jemputan panel jemputan tambahan. Insya-Allah. Mak nak sangat tengok Alif Aziz. sayang. Satu lagi. Kita banyak karguzari ni. Kita malam ni kira malam karguzari je. Kita nak bagi laporan kerja macam mana dia orang keluar 3 hari. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsan wa da'a bi da'watihi illa yaumiddin, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fadil Ustaz Toha. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Asari, Usrul, Ustaz Syarul, Ustun, Ustaz Cik Tun, dan sahabat kita Ustaz Alif. Masya Allah, terima kasih banyak. Pilihan Allah dalam sibuk dapat bagi masa untuk usaha agama hari ini. Masya Allah. Tuan-tuan sedang melihat mereka-mereka yang sedang dipilih oleh Allah untuk buat usaha agama. Ni wajah-wajahan. Terus jadi segan. Subhanallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, untuk kita berada di sini hari ini, untuk duduk dalam majlis agama, kita nak dengar cerita tentang Tuhan yang Maha Mencipta, kita nak dengar cerita pasal Nabi, nak dengar cerita pasal sahabat radhiyallahu anhu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah tuan-tuan, untuk berada di sini, tuan-tuan ada keinginan untuk ada agama dalam tuan-tuan. Jadi semua yang ada dekat dalam majlis ni hari ni, dalam event ni, mungkin diorang pun tak tahu ada majlis agama ni. Jadi daripada rumah tadi dia keluar Ustaz, dia datang untuk dunia. Dia datang untuk dunia, untuk ke kedai, untuk beriadah, untuk ni. Tapi dia bawa balik akhirat tuan-tuan. Allahu Akbar. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, macam mana kita ni nak jadi pilihan Allah. Itu yang menjadi daripada dulu saya duk tanya, bila kita ni ditimpa musibah, kita selalu cakap apa? Allah tak sayang aku ke? Allah tak tengok aku ke? Allah tak bersama dengan aku ke? Kan? Sedangkan itu semua adalah tanda-tanda untuk Allah mendekatkan diri dia dengan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, satu ayat yang saya dapat mula-mula sekali sebelum saya khuruj kali pertama saya. Ayat ni datang daripada Maulana Hamid. Yang bawa saya, ustaz saya dia dekat bawah tu, Ustaz Bawang. Pernah dengar Ustaz Bawang nama dia? Tu dia tuan-tuan. Jangan dekat dengan dia, memang bau bawang. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni? Ni ayat ni yang diberikan kepada saya sebab masa tu saya jumpa dengan Maulana Hamid dekat Seri Betaling. Dia
tanya dengan saya pasal kurus. Dia kata pernah keluar 3 hari. Dah pernah keluar belum? Saya cakap nak keluar-keluar ni Ustaz. Aduh, saya ni artis lah. Saya ni kalau tak ada dekat TV masalah. Tak ada siapa boleh ganti saya Ustaz. Oh Allahu Akbar. Kita cakap macam tu dengan Maulana tu kita tak tahu. Maulana ni dengar dia layan je. Allahu Akbar. Cara orang alim cara orang soleh layan kita. Kita ni tak tahu, kita ni tak pandai, tapi dia tak ada betul-betul nak marah, tak ada betul-betul cakap mana boleh kau ni orang Islam tak buat usaha agama. Kalau kau tak buat usaha agama, maknanya kau tak buat usaha atas iman kau. Tak pernah pun dia cakap macam tu. Sedangkan itulah perkara hakikat, tuan. Tuan-tuan, itulah perkara hakikat. Kalau hari ni kita ada agama tapi kita tak keluar khuruj, kita tak keluar buat usaha yang Nabi buat, tuan-tuan, kita masih belum buat usaha atas iman kita. Tapi Maulana Hamid tak pernah cakap dengan saya macam tu. Tapi dia cakap dengan saya apa? Sebab alasan saya tadi tak keluar pasal apa? Saya sibuk dengan kerja saya. Dia cakap apa? Nabil, tahu tak orang yang paling rugi ni siapa? Orang yang paling rugi adalah orang yang korbankan agama dia, korbankan akhirat dia untuk kejayaan dunia orang lain. Tuan-tuan bayangkan macam tu ayat dia. Dan kalau nak ikut dengan kefahaman saya ni yang cetek ni, patutnya tak faham pun perkataannya. Saya tak boleh faham pun. Tapi Allah nak bagi faham, tuan-tuan, saya balik terus packing baju keluar 3 hari. Allah nak bagi faham tu. Bayangkan kita tak pernah sahabat dengan orang soleh, kita tak pernah dengar ayat-ayat yang gini, tiba-tiba sekali je kita dengar daripada orang yang banyak buat amal, orang yang soleh buat usaha agama, terus Allah bagi kita faham. Itu yang ajib. Ajib, tuan-tuan. Terus terus bermula daripada situ, tuan-tuan, saya mula mengenali agama. 30, saya keluar umur 30 berapa bang? 30 sekarang saya tahun ni 39, saya keluar umur 37 pun. 37 tahun dekat IC tulis Islam tapi tak buat usaha agama, tak faham Islam tu apa. 6 kali saya pergi Mekah ziarah Nabi, pergi Madinah, saya tak menangis, lalu depan mimbar Nabi tak nangis, lalu depan makan Nabi tak nangis, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang lain menangis, kita tak nangis, kita tak rasa apa. Sebab apa? Kita tak kenal Nabi kita, tuan-tuan. Kita tak faham apa yang usaha Nabi kita buat. Kita tak tahu apa itu kakuzari, kan? Jadi yang baru ni tadi saya cakap awal tadi Ustaz, saya pergi 10 hari malam akhir tu, Allahu Akbar, dalam kapal terbang dah nangis, tuan-tuan. Punyalah seronoknya, punyalah tak sabar je kejap lagi nak dapat jumpa dengan Nabi kita, nak kakuzari kat Nabi kita apa yang kita tengah buat, apa yang kita nak usahakan ni, dan apa lagi yang kita perlu nak buat tu. Kita nak kakuzari dengan Nabi, nak minta tolong dengan Nabi kita, kan? Itu beza dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat keluar ni, Allahu Akbar, banyak sangat perkara-perkara ajib yang tuan-tuan tak pernah rasa sebelum ni. InsyaAllah masih kita tengah keluar khuruj 3 hari tu, kita boleh dapat rasa. Tuan-tuan, kalau saya tak keluar 3 hari masa PKP tu, sampai ini hari saya alif batas saja je. Saya tak pandai ngaji, tuan-tuan. Tak pandai ngaji cik tu. Cik tu pandai ngaji. Baca surah Al-Baqarah sikit. Tak pandai ngaji, tuan-tuan. Tak pandai langsung. Tengok Quran, pergi tahlil, pergi baca Yasin orang meninggal, mulut je komak kami. Nak nampak macam pandai, kan? Satu ayat pun tak keluar. Tapi asbab keluar khuruj, kita dah kenal usaha agama, dah cinta dengan Nabi kita, apa perlu kita buat, bermula daripada situ, tuan-tuan. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita kelapangan masa, kemakmuran jiwa, kan? Allah bagi kita cepatlah. Ustaz, cepat Ustaz. Saya keluar tu, Ustaz saya dia kata tu saksi saya keluar 40 hari tu saya khatam Quran, Ustaz. Alhamdulillah, masa saya keluar 40 hari khatam Quran, Ustaz. Kali pertama dalam hidup, Ustaz. Alhamdulillah, saya syukur dengan Allah bagi saya peluang saya khatam Quran masa kita tengah hidup, Ustaz. Ustaz bayangkan 38 tahun. Kalau gone sebelum dapat khatam Quran, Ustaz, apa nak jawab dalam kubur, Ustaz? Sebab saya dengar ada satu kisah ni, Ustaz, tak salah saya, Ustaz apa yang cerita pasal kubur tu je, Ustaz? Ahmad Dusuki, dia cakap apa tau, dia kata kalau engkau mati dalam keadaan tak tahu mengaji, masuk kubur, malaikat cakap apa? Mustahil engkau tak boleh mengaji, dia kata.
Kalau kita pergi dalam keadaan kita tak boleh mengaji tuan-tuan, dalam kubur malaikat cakap mustahil kau tak boleh mengaji. Dekat dalam atas dunia ni kalau kau tak belajar mengaji, mustahil cakap. Kau mesti boleh belajar mengaji. Kau memang akan pandai mengaji. Dia kata. Bayangkan tu tuan-tuan. Takkan kita dah dengar ayat-ayat macam ni tuan-tuan, kita boleh sambil lewa, kita boleh rasa lapang, kita boleh rasa tenang dengan apa yang kita ada sekarang ni tuan-tuan. Mustahil tuan-tuan. Tuan-tuan, saya lebih-lebih lagi saya lagi saya bercakap ni sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri. Sebab apa? Orang bila dah keluar ni, Allahu Akbar, ujian dia lebih dahsyat tuan-tuan. Lebih dahsyat lagi daripada dulu. Nak istiqomah tu, kan? Istirahat tu senang tuan-tuan. Istiqomah tu berat, istirahat tu senang. Isteri banyak, tanya Cik Tun. Hai gurau Cik Tun. Saya hari ni pun sebab Cik Tun tau. Saya terima ni majlis ni, saya cakap Cik Tun ada. Wah, saya datang lah. Dia kata kenapa? Sebab saya nak tunjuk kat diorang semua saya kawan dengan Cik Tun. Jangan main-main. Yang ada dia ni, yang gurau orang saya tu. One call, 6 kereta tu. Baik, insyaAllah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, macam yang saya belajar baru-baru ni, kalau saya salah doa saya, Ustaz betul nak istiqomah buat usaha agama ni tuan-tuan, ya Allah, susah ni. Keluar senang. First nak keluar tu, bila dah dapat kemanisan, dah rasa seronok tu, tapi dah lama-lama tu dia mulalah. Dia mulalah. Orang keluar kurus ni rezeki murah tau. Rezeki murah. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah uji dekat rezeki. Itu hari masa PKP kan banyak masa kan, nak keluar 3 hari senang, nak keluar 10 hari senang, 40 hari senang. Ni sekarang ni dah start balik. Karnival pun banyak kan, majlis sana sini kan. Allah hantar ujian kan, daripada bentuk wang ringgit kan, kesenangan dunia yang sementara kan. Tapi macam mana ni kita cakap kan, masa dah tak ada ni, tapi nak kena keluar juga kan. Allahu Akbar, iman dah tak berapa nak kuat ni. Jadi Ustaz, saya ada baca satu doa ni dan saya alhamdulillah Ustaz selalu juga, bukan selalu lah, hari-hari lah juga amalkan doa ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai hati-hati, wahai Maha Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati untuk terus berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita ni tuan-tuan, ya muqallibal qulub. Bukan nak belajar doa. Ingat cakap apa tadi? Lagi 2 jam lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ni orang yang tak pandai. Saya mengaji tak pandai. Dulu doa pun apa pun tak tahu tuan-tuan. Apa pun tak tahu, apa pun tak pandai. Main jalan je. Tapi bila dah keluar khuruj, dah belajar agama, dah tahu maksud hidup ni untuk apa, hidup ni untuk siapa, tanggungjawab yang sebenarnya untuk siapa. Jadi kita pelan-pelan tuan-tuan, kita pelan-pelan kan. Jadi semua yang datang ini hari ini, yang datang, nak yang datang, lepas tu dia stay pula kat sini. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan, bukan main-main. Ini bukan perkara main-main tuan-tuan. Hari ni kita rasa macam seronok-seronok kan, dapat dengar sikit-sikit buat agama, semayang sikit-sikit. Tapi sebenarnya tidak tuan-tuan. Lebih daripada itu, tujuan apa yang Allah jadikan kita dekat dunia ni, tujuan dia sangat besar, sangat hebat kan. Tuan-tuan, saya lah terutama sekali pendosa. Banyak sangat dosa. Kadang-kadang tu wunsing Ustaz, wunsing tak tahu. Allah ampun ke dosa-dosa lama kita ni. Yang lagi sedih ni Ustaz, jadi artis ni, dosa ada dekat dalam Google. Tu yang sedih tu Ustaz. Sedih Ustaz kan. Bila kita tengok tu, kadang-kadang kita tengok, Allahu Akbar, cakap macam mana ni Allah. Kalau macam tuan-tuan yang orang-orang yang kan, yang marhan, yang bukanlah marhan, orang biasa kan, orang awam, tuan je yang tahu aib tuan-tuan kan. Dan Allah sorokkan pula lagi tu, aib tuan-tuan mana berbau. Mana ada orang kat sini yang dia berbau je tak ada sebab kan. Mana ada dia cakap, busuknya aib engkau, tak ada. Itu Allah bantu tu, Allah sorok aib kan. Tapi macam kami ni, ujian kami dahsyat tuan-tuan kan. Bila buat suatu perkara tu aib, terus Allah tunjuk, terus tersebar lagi dan lagi. Kita nak kena jaga aib kita, betul kan? Kan? Jadi ujian untuk kami ni sangat besar, sangat hebat kan? Jadi yang sebenarnya tuan-tuan, macam Abang Syarul kita cakap tadi, doa-doa daripada tuan-tuan ni lah yang kita perlukan. Doa-doa daripada tuan-tuan. Bila tuan-tuan nampak kami dekat TV,
Tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan doakan kami, doa untuk orang lain, Allah akan balikkan balik doa tu untuk tuan-tuan. Lagi dahsyat tuan-tuan berdoa untuk orang-orang macam kami ni, lagi dahsyat Allah balikkan doa tu dekat tuan-tuan. Kan? Lagi hebat apa yang tuan-tuan dapat. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga, kita nak masuk sama-sama. Kita tak nak masuk seorang-seorang. Tak boleh pun masuk syurga seorang-seorang, tu. Boring dia kata, boring. Dia kena. Sebab itulah salah satu cara untuk kita masuk syurga. Kita ajak orang semua pergi kepada Allah. Kan? Intan surullah yang surukum. Kau buat, kau bantu agama aku bantu kamu. Kan? Intan surullah yang surukum. Dulu saya selalu salah doa ni. Mula-mula saya dengar doa ni, ayat ni saya selalu cakap Intan Sarafina, Intan. Lepas tu ustaz saya tegur, apa kau ni Intan Sarafina, Intan Sarafina, Intan surullah yang surukum. Dia kata, kau bantu agama aku akan bantu kamu. Jadi itulah usaha kita tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan hari ni yang datang, abang-abang yang datang berkopiah, kan, berreda semua ni, semua orang-orang yang Allah dah pilih untuk buat usaha agama. Datang hari ni, datang betul-betul untuk majlis hari ni, betul tak? Kan? Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok sekeliling tuan-tuan ni. Yang datang, yang lalu, kan? Yang buat tak tahu, kan? Assalamualaikum, tapi dia orang ada ni tuan-tuan, dalam satu majlis tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir, cuba tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita yang ada kat sekeliling kita ni, yang mana tak berhenti, yang masih tengah sibuk ni dengan urusan masing-masing ni. Tuan-tuan kena pandang dia orang tuan-tuan dengan pandangan kasih sayang. Tak perlu tuan-tuan nak bagi tegur pun. Marilah dengar sini ceramah ni. Tak perlu tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tuan-tuan tunggu doa je. Tuan-tuan tunggu doa je. Akak pakai tudung hitam tu. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah. Kan? Doa untuk dia orang. Tak semestinya hari ni dia orang kena duduk dalam majlis ni untuk dia orang dapat kefahaman agama daripada Allah. Tidak tuan-tuan. Kefahaman agama daripada Allah SWT ni Allah boleh bagi dalam pelbagai cara, tak kira masa, bila-bila sahaja. Macam saya tuan-tuan, saya tiba-tiba yang terdetik nak pergi rumah Maulana Hamid tu, satu hari saya bangun macam biasa tengah hari, mandi, tengah mandi tuan-tuan, cakap dengan diri sendiri ni, ayat keluar daripada mulut diri sendiri ni, cakap apa tu? Aku rasa aku kena cari agama lah. Tak terperanjat tuan-tuan. Tak terperanjat tuan-tuan. Cakap sorang-sorang dalam bilik air, cakap sorang-sorang tengah mandi. Aku rasa aku kena cari agama lah. Lepas tu tanya pula diri sendiri, apa hal pula aku ni? Bayangkan tu tuan-tuan. Tak kira masa, bila-bila masa sahaja, di mana-mana Allah boleh bagi kefahaman agama, Allah boleh bagi lintasan agama pada kita. Kan? Jadi yang dah dapat, yang dah pernah rasa kemanisan, keseronokan, ada sikit-sikit faham, ada sikit-sikit belajar, kita tengok orang sekeliling kita tuan-tuan dengan pandangan kasih sayang. Itu paling penting tuan-tuan. Tengok orang dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kan, macam mana keadaan iman sahabat aku ni, ya Allah, macam mana keadaan iman pakcik ni, macam mana keadaan iman makcik ni, kan, adik-adik ni macam mana ya Allah, kan, dia orang bantu dia orang ya Allah, kan, tarik dia orang ya Allah. Kau dah bagi ya Allah, kau dah bagi aku rasa ya Allah, walaupun sedikit ya Allah, tapi aku dah rasa dah nikmat dalam solat, nikmat dalam puasa, nikmat duduk dalam majlis agama, nikmat dengar syarahan, nikmat dengar hadis, nikmat baca taklim, nikmat bangun tahajud, nikmat mandi junub. Mandi junub boleh, astagfirullahaladzim. Kan, semua yang berkait dengan agama ada kenikmatan dia, ada kemanisan dia. Sebab tu hari ni tuan-tuan boleh tengok orang yang tuan-tuan nampak gangster pun boleh cerita agama. InsyaAllah lepas ni kita akan dengar banyak lah daripada beliau. Dia punya dah tak sabar dah ni insyaAllah, menggambar dah ni insyaAllah. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, harap-harap apa yang saya kongsikan ni dapat sama juga macam masyarakat, jadi asbab hidayah untuk semua, dapat dikongsikan dengan yang tak ada bersama dengan kita ni. Kita dah habis ke Ustaz ni? Ni baru round 1 Ustaz, maknanya kejap lagi ada lagi. Menyesal saya panjang-panjang Ustaz. Tahu tadi cakap pendek-pendek, saya dah tak ada cerita dah Ustaz lepas ni. Mak saya pun cakap balik sebelum isyak tau tadi. Allah Akbar. Tak apalah, Halid boleh ambil airpod saya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tu je Ustaz. Harap-harap jadi asbab hidayah lah untuk semua insyaAllah. Masya-Allah, hebat kau tadi Tuan Haji. Betul tak? InsyaAllah kita terus kita ucap terima kasih kepada Tuan Haji Nabil atas perkongsian. Saya lalui dengan ujian yang seterusnya sampai hari ini saya berjaya, bukan tak berjaya lagi tapi
Allah tak bagi rezeki saya dalam bentuk simpanan, tapi Allah bagi rezeki saya dalam bentuk belanja. Kan? Orang kata tak ada kurang dalam kehidupan saya, apa keluarga ada je. Anak saya pun dah 22 tahun. Anak perempuan saya, anak So kita ada Alif Sata, Alif Aziz, Alif Bakar. Okey, Tuan Haji, saya ambil punchline dia. Boleh masuk lagi lawak? Nanti. Okey, baik, Saudara Alif, welcome kepada majlis kita pada malam ini, pilihan Allah Subhanahu Taala. So, Saudara Alif, saya tahu juga sedikit latar belakang. Sebelum ni juga sama dunia perfilman juga dan juga industri hiburan. Dan mungkin Saudara Ali boleh kongsi pada malam ini dengan rakan-rakan yang sedang hadir pada malam ini, apa yang terdetik. Memang Allah yang gerakkan hati, tapi semua benda yang berlaku di dunia ini dengan asbab. Walaupun Allah Ta'ala boleh lakukan benda dengan asbab, tanpa asbab, berlawanan dengan asbab. Jadi semestinya bila kita masuk dalam satu dunia Islam, buruj kita keluar 3 hari belajar ilmu, belajar amal, fikir atas iman dan amal. Mungkin Saudara Ali boleh kongsikan dengan rakan-rakan pada malam dengan kami juga, apa yang menggerakkan hati Saudara Ali untuk belajar atas fikir atas iman dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kali pertama sekali saya sebenarnya daripada tadi saya duduk atas ni dengan perkongsian semua, jantung saya laju. Sebenarnya hari ni saya kurang sihat sikit. Saya baru selesai penggambaran. Hati tak tenang satu hari, saya tak tahu kenapa, macam cepat marah apa semua. Jadi bila saya ada kat atas ni, saya rasa satu debaran yang mungkin suasana, saya yakin ini adalah suasana kerana saya pun tak sangka saya sampai ke sini. Dan tadi ada sahabat-sahabat kita kongsi bagi tahu kehadiran kita di sini pada malam ini adalah atas pilihan Allah. Bukan kerana saya habis syuting awal, bukan kerana saya rajin, bukan kerana saya ni apa, tak ada, tapi semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Dan saya sangat-sangat bersyukur. Rasa sebab pun ada kerana jujur sejujurnya saya sangat merindui suasana ni lah. Tapi itu bukan satu alasan kerana banyak perkara yang saya lalui lah dalam kehidupan, dan juga semua orang mesti ada kehidupan yang mereka lalui. Jadi sedikit sebanyak lah saya rasa perkongsian daripada sahabat-sahabat, daripada ayah, cikgu, daripada semua sahabat-sahabat saya cukup padu pada malam ni. Saya datang untuk mengambil manfaat, Alhamdulillah. Mungkin sedikit lah daripada diri saya ni. Saya berusia 31 tahun pada tahun ni, Alhamdulillah. Dan saya seorang penyanyi dan juga seorang pelakon dalam dunia hiburan lah, Alhamdulillah, daripada usia saya 16 tahun. Jadi dalam perjalanan kerjaya saya sebagai seorang orang kata selebriti lah, kita banyak melalui macam-macam masa. Ramai yang tanya saya macam baru-baru ni lah, dalam tahun lepas orang tanya, Alif macam mana, orang tanya satu soalan yang sangat berat, Ustaz. Alif, macam mana kau ni dapat hidayah? Saya dengar soalan macam tu saya rasa goyang lah, sebab ni soalan yang sangat berat dan sangat besar. Dan saya pun sebenarnya sangat-sangat baru, atas ni semua senior. 4 tahun cikgu ni, sahabat saya Nabil, daripada semua senior ni. Saya kira baru-baru lah, jadi saya tak tahu nak jawab macam mana. Cuma apa yang saya belajar adalah sebab tu kita keluar 3 hari, adalah guru-guru kita kata hidayah ni hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, 100%. Bukan milik kita, bukan milik ibu ayah kita, bukan milik para nabi dan rasul, tapi hak milik Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Jadi mungkin perjalanan saya sepanjang saya berkerjaya, saya pernah melalui fasa kontroversi. Lepas tu bila orang tanya, Alif, apakah yang awak nak komen? Oh, saya janji saya tak akan buat macam ni, saya akan berubah macam ni, saya akan stop buat ni, saya akan semua. Saya rasalah semua datang daripada ungkapan kata-kata, tapi sebenarnya dalam hati masih belum lagi ready untuk berubah. Oleh sebab itu mungkin Allah belum buka lagi pintu untuk saya lah. Saya lalui macam-macam, Alhamdulillah. Tapi macam mana saya dapat peluang untuk keluar pertama 3 hari itu adalah
Macam Ustaz kata tadi, Allah dah susun, tapi saya cerita sedikit. Saya tengah duduk rumah main Instagram, saya tengah scroll kat Explore ni kira kita scroll random lah. Saya ternampak video Karkuzari daripada Abang Faizal Ismail, ataupun lebih dikenali sebagai FBI. 16 minit Karkuzari tu saya tengok pada mula sampai habis, Allahualam, tapi ada sesuatu yang lekatkan hati saya. Macam Masya Allah, mesti ada sesuatu yang beliau rasa sampai dapat cerita dengan penuh semangat, dengan penuh ekspresi dan emosi. Jadi saya pun tak kenal siapa-siapa. Saya pernah dengar jemaah tabligh tu, tapi saya tak kenal siapa-siapa. Saya pun tak ada kawan-kawan. Jadi saya mengambil langkah untuk DM lah dakwah tabligh Malaysia tu. Saya DM dia, Assalamualaikum tuan, saya Alif, salam kenal saya Alif Aziz. Macam mana saya nak kenal jemaah tabligh? Saya tak ada, Allah gerakkan saya terus. Macam mana saya nak kenal jemaah tabligh? Tak lama kemudian ada orang balas kata, tuan boleh tinggalkan nombor dan tempat tinggal apa semua ni, kami akan kontak balik lah. Jadi saya pun fikir tak apalah kan, mungkin sebab tak ada orang, saya tak kenal siapa-siapa. Jadi saya mengambil langkah pada waktu tu. Saya tergerak hati untuk saya DM macam tu. Tak lama kemudian saya tinggalkan nombor, tak ada call 2-3 hari. Saya ingat okey lah kan, kenapa pula dia nak reply, mungkin banyak orang ke apa, ataupun mungkin benda tu cara yang salah untuk kita nak tanya. Tapi tak lama kemudian, beberapa hari, datang satu WhatsApp daripada sekarang ni jadi sahabat rapat saya, Ammar Sufi Ali, yang kata, Assalamualaikum saudara Alif, apa semua. Saya Ammar, explain sikit, panjang lah, long story, tapi saya pilih ringkaskan insyaAllah. Dia cerita-cerita sikit. Saya lagi excited. Apa ni asal, macam terlampau tertarik hati ni nak tahu. Sebelum ni tak pernah nak ambil tahu kan. Jadi nak jadikan cerita, hujung pada minggu tu Jumaat, Sabtu, Ahad ada jemaah yang tengah bergerak. Jadi sahabat saya Ammar beritahu, Alif, apa kata daripada kita, mungkin kalau saya explain kat telefon awak mungkin tak faham, apa kata saya jemput awak ke suasana lah. Saya pun excited. Okey, letak nama azam apa semua Tapi semakin dekat waktu nak keluar Jumaat ni, macam-macam benda saya dapat lah. Tiba-tiba saya rasa macam malu, nanti sampai sana ada orang-orang yang alim, aku ni gini, macam-macam dugaan yang nak buat saya tak nak pergi. Ada appointment dan sebagainya. So saya cakap dengan Ammar, saya minta maaf, saya rasa saya macam tak boleh pergi lah dan sebagainya. Jadi Ammar cakap satu je lah. Ammar kata, azam insyaAllah kerana ini adalah pilihan Allah. Jadi awak azam betul-betul, kalau Allah pilih pasti awak akan sampai. Jadi pada malam tu saya tak tidur, jantung laju, tak boleh tidur. Saya cakap, apa besar aku rasa macam ni ya. Ahliah saya dah pack dah barang masa tu kan. Dia pun tak tahu. Dia cuma cakap, betul ke awak nak keluar ni, awak belajar apa semua. Tapi saya, tak apalah kalau awak dah kata awak pergi, dah packkan barang apa semua. Tapi saya tak semangat. Saya macam, ya besok ada appointment ni kan, appointment rambut dan sebagainya. Malam tu saya tak boleh tidur, jantung laju, tak boleh tidur. Sampai terlintas, Allah lintaskan dalam hati saya, kata appointment tu bukan kata hidup dan mati kan. Mana satu lebih penting? Mungkin Allah dah susunkan jalan ni untuk saya keluar, dapat tengok suasana. Takkan saya nak pilih appointment yang saya boleh tukar kepada tarikh lain. Jadi saya boleh cakap, pagi tu saya WhatsApp, saya kata doktor tu lah saya WhatsApp, belum, dia tak bangun tapi saya tinggalkan mesej. Saya kata, dok, hari ni saya tak boleh datang, walaupun begitu penting, saya tukar ke hari lain. Dan saya WhatsApp Ammar balik selepas subuh. Saya kata, sahabat saya willing to go lah, nak pergi ni. Pagi tu saya bangun nak keluar selepas subuh tu, saya dapat WhatsApp daripada klinik. Klinik tu bagi tahu, sebenarnya kita nak bagi tahu dekat kau yang kau punya appointment sebenarnya memang cancel, doktor tu cuti. Dan saya fikir, kalau saya pilih, saya cancel dengan Ammar, saya pilih tu, hari tu cancel, suasana pun tak dapat. Allah nak ujikan saya. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali bila saya pergi, saya nampak suasana tu yang membuatkan saya tertarik adalah first 3 hari saya keluar tu ada macam-macam. Rakan saya Syarul ada di situ, ada macam-macam, ada Datuk Seri, ada macam-macam orang daripada macam-macam walks of life lah Ustaz. Tapi tidak ada, macam mana kata semua perhimpunan di situ, walaupun saya dengan Syarul ni daripada satu bidang yang sama, tak ada bercerita tentang syuting, lepas ni shoot apa, sebelum ni shoot, tak ada. Semua yang hadir dekat situ ada satu matlamat saja, untuk cerita tentang Allah dan Rasul dan dekatkan diri dengan Allah. Jadi saya rasa satu benda yang macam ajib lah, macam ya Allah,
semua dilayan sama, artis ke tak artis ke, orang ni datang daripada mana, dia kaya ke tidak ke, semua dilayan sama. Jadi kat situ saya nampak, ya Allah, di hadapan Allah esok kita semua pun akan walau macam mana kita kaya hebat dekat dunia ni pun, di depan Allah kita mungkin nobody. Macam tadi ayat cerita kata, mungkin dalam kita kosong, luar nampak kita hebat, dalam kita kosong, Allah alam. Jadi pada waktu tu saya keluar first day, saya masih lagi rasa macam okey lah, aku nak tengok apa ni, nak tengok nampak macam tak ada apa-apa kan. Malam tu saya dalam solat Isyak tu, ramai-ramai berjemaah, terlintas dalam hati saya dalam sujud terakhir, saya kata, ya Allah, aku nampak sahabat-sahabat aku macam Syarul, macam Nabil, macam yang lain-lain ni, bila bercerita, bila dengar tentang Nabi, bila bercakap tentang Nabi, boleh sampai nangis, boleh sampai apa, kenapa aku tak rasa? Berarti engkau ada beri sesuatu pada mereka yang kau belum beri pada aku, ya Allah. Guru-guru kita kata, diorang kata, datang ke sini, keluar jalan kau ni adalah atas pilihan kau. Jadi aku bersyukur kau pilih aku, ya Allah. Tapi janganlah kau biarkan aku balik tanpa ada apa-apa kesan, tanpa apa-apa tarbiyah. Jadi itu adalah doa di malam pertama tu, solat Isyak. Dan hari kedua suatu Furuj tu, mulalah first time dengar bila cerita tentang Nabi. Saya rasa, ya Allah, kita rasa malu kerana apa? Saya selalu tanya diri saya lah, selepas saya keluar 3 hari tu, saya tanya diri saya, apa kelayakan saya? Allah pilih saya lahir, umi ayah saya orang Islam. Apa kelayakan saya untuk duduk di kalangan orang-orang hebat pada hari ini, Masya Allah? Apa kelayakan kita? Tak ada kelayakan apa-apa. Kalau Allah nak pilih saya untuk lahir dalam keluarga mak bapak bukan Islam, boleh je kan? Jadi apabila agama, bila kita keluar Furuj dia dekat sini, Masya Allah, orang hebat, lebih tahu, lebih pandai. Kalau saya silap, mohon, betul kan? Kita tahu bahawa agama sampai kepada kita pada hari ini bukan angin yang bawa, bukan burung yang bawa, tapi agama yang kita dapat pada hari ini adalah atas pengorbanan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat, sampai isteri mereka jadi janda, anak jadi anak yatim piatu dan sebagainya. Berarti agama ni sampai kepada kita atas pengorbanan yang sangat dahsyat, and beyond belief kita tak nak bayangkan. Tapi bila agama sampai pada kita mudah, macam saya lah, saya cakap pasal saya, bila agama sampai pada kita pada hari ini, apa yang kita buat, itu yang buat saya jadi sedih tu, ya Allah. 30 tahun buat macam-macam perkara, kita langgar perintah, kita buat macam-macam benda, kita buat yang dilarang oleh Allah, kita buat. Tapi Allah sekali pun tak pernah kata tak izinkan jantung saya untuk berdegup. Pada bila-bila masa suatu saya buat perkara yang bukan ni, Allah boleh tarik nyawa. Tapi Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Saya pun tak tahu apa yang saya ada istimewa. Saya rasa saya pun tak ada istimewa apa-apa. Tapi Allah berikan ruang dan pintu untuk saya kenal dunia agama dan suasana agama, Masya Allah. Jadi I think yang saya boleh take away lah daripada perkongsian saya tak seberapa ni, saya sangat berhajat kepada semua orang-orang hebat di atas pentas dan juga di bawah, Masya Allah, untuk doakan saya, kerana saya masih lagi berada di dalam dunia hiburan, bekerja di dalam dunia hiburan, dan saya dapat rasakan perbezaan suasana. Bukan saya nak mengata mana-mana suasana, tapi untuk diri saya dapat merasakan perbezaan suasana di mana dulu waktu PKP, Ustaz saya kongsi sikit, waktu PKP kita semua, banyak orang dalam kesusahan, kita tidak ada kerja, tidak ada pendapatan dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya tengah belajar keluar 3 hari, rasa tenang, tidur malam rasa tenang, rasa Masya Allah, rasa happy. Kita baca taklim, satu keluarga kita harmoni, keluarga saya harmoni. Lepas tu kita keluar daripada PKP, saya Alhamdulillah join Gegar Berganza. Allah izinkan saya untuk bersama dengan sahabat saya Nabil sebagai host. Alhamdulillah Allah susun perjalanan tu sampai saya Alhamdulillah dapat bergelar juara. Dan di situ Allah susun dunia saya ni penuh dengan pintu rezeki. Tapi itu dalam rezeki itu juga ada ujian, di mana busy, kita busy. Amal kita tu semakin lama makin loose. Saya boleh rasa benda tu loose. Sampai ke satu tahap ahli saya tanya, ya pernah tak awak fikir, tiba-tiba kata, pernah tak awak fikir dulu masa PKP tak ada job, nak kata simpanan kita berkurang, tapi hati kita rumah ni tenang. Awak bawa kita semua jemaah baca taklim, belajar taklim, kita tukar-tukar orang baca taklim, happy. Sekarang ni saya ada job, Alhamdulillah. Awak ada job banyak juga, Alhamdulillah. Nak kata tak ada duit ada, nak kata tak ada job ada, nak kata keluarga jauh keluarga ada. Tapi kenapa kita rasa ada je benda yang tak sedap? Tidur malam tak lena, kadang-kadang senang bergaduh dan sebagainya.
Lepas tu alias yang cakap yang buat saya punya jantung jadi laju terus. Yang saya rasa mungkin kita ni dah lama stop solat jemaah kat rumah. Masya Allah. Alias saya tegur. Jadi saya tersentak. Saya cakap Allah nak tunjuk cash. Bererti Allah nak kata aku bagi kau rasa benda ni cash. Berarti duit, harta benda tidak boleh beli ketenangan, tidak boleh beli kebahagiaan di dalam rumah. Kerana kebahagiaan, kejayaan saya dan kita semua hanya sedalam agama. Sejauh mana kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda tu saya dapat macam terbiar lah, ya Allah. Dulu tak ada job, tak ada orang nak panggil kita pun, tapi tenang, Masya Allah. Bila kita dah ada kerja, syuting sini sana, dapat nyanyi, tawaran nyanyi, tapi kat rumah kenapa? Sikit-sikit bergaduh, panas rumah tu, rasa panas. Tapi bila orang rumah saya sendiri cakap, ya saya rasa sebab kita dah lama tak solat jemaah dekat dalam rumah, itu adalah satu teguran yang Allah nak tegur saya direct lah. So itu dekat situ saya nampak perbezaan dua suasana. Dan saya nampak kenapa kita kadang-kadang tanya kenapa orang-orang yang ada duit kaya raya pun kadang-kadang boleh sampai bunuh diri dan sebagainya. Ia adalah kerana duit, harta benda tidak boleh beli kebahagiaan. Ketenangan tu hanya dengan agama. Kerana hanya dengan kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan rasa tenang. Jadi ini adalah satu benda yang saya pegang pada hari ini. Dan saya berhajat kepada doa semua, insya-Allah. Semoga doa untuk saya dan juga untuk kita semua. Semoga Allah pilih saya lagi. Kerana saya dah lama dah tak keluar jalan Allah. Saya insya-Allah doakan untuk saya, semoga Allah lindung saya dan terus pilih saya bersama dengan kita semua untuk berada di jalan atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Macam mana Nabil Tashkil masa saya bilang kita semua dah boleh keluar 3 hari atas kertas. Jadi saya sangat bersyukurlah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana beri saya peluang untuk berkongsi. Saya kongsi pun lari-lari sebab saya rasa terharu sebenarnya berada di atas sini. Saya tak layak berada di atas sini sebab saya pun rasa banyak lagi yang perlu saya pelajari. Ramai orang hebat di sini, Masya Allah. Dan saya sangat berhajat kepada doa semua. Semoga Allah pilih, doa untuk saya dan kita semua. Semoga Allah terus pilih kita untuk berada di jalan Allah. Dan semoga Allah terimalah usaha kita sedikit-sedikit ni. Dengan sebab itu Allah ampunkan dosa kita, ampunkan seluruh dosa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masukkan kita semua ke dalam Jannatul Firdaus tanpa hisab, insya-Allah taala. Amin. Selesai. Masya Allah. Terima kasih sangat-sangat Brother Alif atas perkongsian yang saya rasa sangat memang datang daripada hati beliau